Okay, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan ataupun buat latihan yang saya telah buat ke sini. So, kalau ikutkan pada soalan asalnya hanya ada umur dan kekerapan. So, apa yang perlu kat sini adalah untuk menjawab keempat-empat soalan ni. So, kita lengkapkan jadual yang saya dah buat ni dulu terlebih dahulu. Okay, so saya letak kat sini adalah untuk jumlah. So, jumlah bagi ke semua yang ni lah. Okay. So, kat sini dia kata jadual menunjukkan umur bagi kanak-kanak yang menyertai sukaneka dalam sebuah tadika lah kot. Okay. So, kat sini umurnya 6. So, maksudnya bila umur 6 ada 10 orang. Okay. So, dan seterusnya. Mungkin bukan tadika lah sebab ada umur 10. So, mungkin pada sebuah komuniti, taman ataupun kampung. Okay, so data ke berapa? So kat sini saya akan buat. Kita akan start setiap data bermula dengan 1 lah. 1 hingga berapa? 1 hingga 10. Sebab apa? Kekerapannya ada 10. Seterusnya selepas 10 kita akan dapat 11. So 11 hingga berapa? So datanya ada kat sini ada 13. So tak boleh 11 hingga 13. So dah tak jadi sama. So kita akan tambahkan 13 tambah 10. So akan dapat 23. Seterusnya 24. Okay, so 24 hingga 34. Seterusnya 35 hingga 48. Seterusnya 49 hingga 60. So jumlah kekerapan kita ada 60. So yang ni tak perlulah sebenarnya. Okay, sebab kita dah ada yang sama. Okay, so seterusnya kita pergi fx. So fx ni adalah kekerapan kita, x ni adalah data kita. So ni adalah kekerapan f. Okay, so kita kena darabkan kedua-duanya. So 6 darab 10 akan dapat 60. Seterusnya 7 darab 13 akan dapat 91. 8 darab 11 dapat 88. 9 darab 14 akan dapat 126. Seterusnya akan dapat 120. Lepas tu kita akan tambahkan kesemuanya. Sebab apa? Nanti kita nak cari min. Okay. So bila kita tambahkan keseluruhannya akan dapat 485. Okay. Okay, dan seterusnya yang ni awak kena ingat betul-betul, iaitu fx kuasa 2. Okay. Maksudnya kat sini x sahaja yang kuasa 2. So kalau kat sini 6 kuasa 2 darabkan dengan 10 baru betul. Kalau tak jangan awak ambil fx ni terus kuasa 2. Salah. Okay, so bila 6 kuasa 2 darab 10 kita akan dapat 360. 7 kuasa 2 darab 13 kita akan dapat 637. Seterusnya 8 kuasa 2 darab 11 kita akan dapat 704. 9 kuasa 2 darab 14 dapat 1134. Okey, 10 kuasa 2 dapat 100. Darabkan dengan 12 dapat 1200. Okey, lepas tu tambahkan keseluruhan. Sebab apa? Nanti kita nak kira variance. Okey, so bila variance kita akan gunakan fx kuasa 2. Bila kita nak kira min kita akan gunakan fx sahaja. Okey. So bila kita tambahkan kita akan dapat okey, so kita akan dapat 4035. Okey, so ni fx hasil tambah fx kuasa 2. Okey, so seterusnya barulah kita jawab keseluruhan. Okey, so kita akan jawab keseluruhan. Okey, so kuartil bawah. Okey, so sebelum ni saya pernah cakap dalam kelas, bila kuartil bawah dia akan sama dengan kuartil 1. So ni sama juga dengan K1.
dan ni kuartil atas K3. Okey, so median yang tengah-tengah sekali. Okey, so bila kuartil bawah, formulanya K1 1/4 darabkan dengan bilangan kekerapan. So 60. So bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat 15. Okey, so 15 ni, 15 ni bukan jawapan dia. So 15 ni adalah data yang ke-15. So kat sini sebab tu saya buat satu lagi kolom. Okey, so tengok data yang ke-15 kat sini 1 hingga 10, 11 hingga 23. So 15 berada di sini lah. So kita akan ambil umur dia, iaitu, so kita akan ambil 7. Okey, baru betul. Ni adalah K1 yang sebenar. Okey, ni hanya untuk kita cari kat mana data yang kuartil pertama ataupun kuartil bawah. Okey, seterusnya median, iaitu yang berada di tengah-tengah sekali. So 1/2 darab 60 keseluruhan. So kita akan cari data yang ke-30 lah. So data yang ke-30 berada di sinilah, 24 hingga 34. So datanya adalah 8. So ni adalah median dia. Okey, dan yang terakhir adalah kuartil atas, ataupun kita boleh katakan K3. So 3/4. Okey, 3/4 darabkan dengan 60. So kita akan dapat 45. So data ke 45, bukan nilai dia adalah 45. So data ke 45 berada di 35 hingga 48. So datanya 9. Okey, so ni adalah K3 kita. So dah selesai menjawab soalan A. Okey, seterusnya ni soalan A. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, soalan B dia minta kita kira julat dan julat antara kuartil. So bila julat, okey, dia punya formula sebenarnya tak perlu hafal pun boleh, iaitu nilai terbesar ditolakkan dengan nilai terkecil. Okey, so kita cari daripada data kita yang telah diberikan. Okey, data bukan kekerapan, bukan yang lain-lain. Okey, so kita tengok data sahaja. Okey, bila kita tengok data sahaja, okey, nilai terbesarnya adalah 10 dan nilai terkecilnya adalah 6. So kita masukkan pada pengiraan kita 10 paling besar tolakkan dengan 6. So julatnya kita akan dapat 4. Okey, seterusnya adalah julat antara kuartil. Okey, kalau julat antara kuartil, K3 tolak K1. So K3 kita yang kita dah dapat tadi lah 9. K1 kita adalah 7. So sama dengan 2. Okey, dah dapat menjawab soalan B. Okey. Okey, so seterusnya kita akan menjawab soalan C dan D yang terakhir. Okey, so ni adalah formulanya. Kalau awak tahu, dia akan berikan dalam sewaktu peperiksaan, dia akan berikan dalam senarai formula. Cuma awak perlu tahu mencarilah apa dia fx kuasa 2, apa dia f, apa dia x yang ada palang ke atas dia. Okey, so ni adalah mean. So pada kat sini, okey, so apa yang dah ada kita masukkan. Bilangan kekerapan kita ada 60. Okey, so fx kuasa 2. So fx kuasa 2 kat sini 4035. Okey, so min kita tak ada lagi, so kita kena cari. So bila nak cari min, okey, hasil tambah semua data, iaitu ataupun dalam formula dia fx bagi hasil tambah f. Okey, so ni adalah formula dia lah. Okey,
So kalau saya tulis balik, kita dah kira yang ni fx. So 485 bahagikan hasil data kita, hasil tambah jumlah data iaitu 60. So bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya sama dengan 8.083. So maksudnya kat sini kita akan gantikannya lah 8.083 kuasa 2. Yang ni tak ada kuasa 2 lah, sebab kita dah kuasa 2 kan tadi. So seterusnya barulah kita kira. Bila kita kira 4,035 bahagi 60 tolakkan dengan 8.083 kuasa 2. So kita akan dapat nilai dia 1.915. So ni adalah variance. Seterusnya D, dia minta kita cari sisihan piawai. So kalau kat sini dah mudah lah. Bila dah cari variance, dah tahu cari variance, apa yang perlu awak tahu adalah punca kuasakan kita punya variance. So 1.915. So kita akan dapat jawapannya 1.384. So ini adalah jawapan yang betul. So sekian saja video saya pada kali ini. Selamat menjawab dan terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.